Selamat datang ke channel Cik Genas. Imbas kembali tajuk di bahagian bab yang ke-9, iaitu pemanasan global. Baik, boleh tak saya nak minta bantuan daripada mana-mana pelajar muslimin untuk memimpin bacaan doa? Boleh tak? Siapa? Boleh ke? Saya ke? Boleh. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba mu'alan mutaqabbala. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Muhammad Fakrul Razi atas pimpinan bacaan doa kita pada pagi ini. Baik. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya nak minta untuk ambil perhatian berkenaan dengan pengisian kehadiran. Okey, pengisian kehadiran, tolong isi terlebih dahulu kehadiran pada hari ini. Okey, sebab nanti kan petang ni saya kena hantar mengisi kehadiran. Okey, masing-masing dah boleh tengok tak ramai lagi ni yang isi kehadiran untuk pada hari ini. Boleh semak nama masing-masing. Keluar ke? Tak keluar Ada tak keluar kehadiran? Ada kan? Okey, boleh tengok. Ada yang belum lagi mengisi kehadiran, sila isi kehadiran. Kita sepatutnya ada lebih kurang 50 orang lebih. Tapi baru ada lebih kurang 30 orang sahaja. Jadi ada lagi satu kelas yang masih lagi belum masuk. Jadi kita tak boleh nak mulakan lagi ni. Random untuk kumpulan, sebab nanti kan bila kita dah setting elok-elok kan ada lagi yang baru masuk dan seterusnya. Okey, baik. Sebentar ya, saya copy sekejap soalan daripada untuk aktiviti breakout room ni. InsyaAllah kita akan buat sesi perbincangan seperti mana yang telah pun kita laksanakan sebelum-sebelum ini. Okey, yang mana anda akan diminta untuk menerangkan. Okey, untuk menerangkan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang diperoleh. Okey, jadi saya terpaksa copy satu-satu sebab fungsi copy ni dia tak mesra pelanggan sikit lah dekat dalam Google Meet ni. Okey, boleh rujuk soalan-soalan pada ruangan chat. Boleh nampak soalan-soalan yang saya bekalkan di ruangan chat ini. Okey, baik. Ada 8 kumpulan yang akan saya pecahkan. Okey, yang mana awak akan bergerak ataupun masuk ke dalam kumpulan masing-masing mengikut nombor kumpulan tu. Jadi boleh rujuk dulu soalan dia adalah berkaitan dengan apa. Okey, jadi anda hanya diminta untuk membincangkan, untuk membentangkan kepada kita semua, kepada saya dan juga rakan-rakan, apakah soalan dan juga tajuk yang diperoleh. Sebagai contoh, okey, katakan pembentangan daripada kumpulan 3 menyatakan 2 faktor aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey, jadi ahli kumpulan tersebut pilih lantik seorang untuk membentangkan apa yang diperoleh daripada perbincangan secara dalam kumpulan. Jelas ke? Minta tolong respon. Kalau jelas, tolong raise your hand. Okey, baik. Terima kasih atas respon. Tapi kita masih lagi tak ramai ni. Kenapa minggu ni ramai yang tak ada? Even saya buat kelas dengan tingkatan 1 pada semalam pun ramai juga tak ada. Lebih kurang 30 orang tidak hadir. Jadi saya tak pasti
apakah yang berlaku? Adakah semua telah pun merentas negeri ni? Ni saya risau ni. Semua dah balik kampung ke? Boleh tak tolong respon? Ada tak yang balik kampung ke sekarang ni? Ada tak yang dah balik kampung hari ni? Ada Zari kata balik kampung. Mungkin Besok cikgu. besok. Syarul balik mana Syarul? Alamak, dah keras balik saya punya apa OBS ni. Boleh respon tak? Rakan-rakan yang ada sini, ada tak minggu ni yang balik kampung? Dah bagi, apa ni? Kerajaan dah bagi kebenaran untuk rentas negeri. Ada yang balik kampung. Akan balik tu, akan balik. Akan balik. Balik ke mana tu? Melaka. Balik Melaka. Bila? Balik Melaka tak sama dengan saya lah. Parent kerja. Okey, Intan kata duduk rumah. Okey, tak apa. Jaga diri baik-baik, duduk kat rumah. Saya pun insyaAllah akan bergerak pada esok hari. Nak balik hari ni dah tak sempat sebab kelas sampai tengah hari. Nak balik pun rasanya mungkin satu Malaysia jam hari ni kot. Harap-harapnya lah bukan harap-harap minta jam, harap-harapnya janganlah jam. Okey. Okey, sementara saya setting balik. Benda ni dah berterabur lari balik. Okey, sekejap ya. Okey, baik, dah ada balik. Semalam pun jadi perkara yang sama, dia jadi freeze. Software saya ni jadi freeze, lepas tu jadi keras ya. Saya bercakap, pelajar-pelajar saya tengok saya dah jadi kaku kat situ. Kan diorang ingatkan nasib baik ada suara yang keluar. Okey, Adam tanya balik mana ya? Saya balik Newcastle. InsyaAllah esok balik Newcastle. Okey, kita dah pun dapat lebih kurang 30 orang. Saya rasa mungkin kita boleh mulakan lah kot sebab kalau nak tunggu lagi takut memakan masa. Okey, baik. Jadi dalam kumpulan ni saya berikan masa lebih kurang 15 minit. Rasanya cukup kot 15 minit untuk hanya satu soalan saja. Okey, hanya satu soalan saja. Jadi nanti selepas habis sesi breakout room tu, anda diberikan masa lebih kurang 1 hingga 2 minit untuk membuat sesi pembentangan. Okey, sesi pembentangan kepada kita semua. Okey, yang mana awak boleh nak terangkan secara tak kisahlah nak buat pembentangan menggunakan PowerPoint secara satu slide pun memadai, tak ada masalah daripada saya. Okey, boleh Kalau dah jelas, saya akan gerakkan anda semua masuk ke dalam kumpulan. Boleh Boleh cikgu. Boleh Okey, saya bagi masa lebih kurang 15 minit untuk anda semua berbincang. Sementara tu saya nak tengok, okey, lebih kurang purata semua kumpulan akan dapat 3 hingga 4 orang. Okey, nanti kita jumpa lagi lebih kurang dalam 15 minit ke ruangan ini dan kita akan mulakan perbincangan daripada kumpulan by kumpulan. Boleh sila pastikan anda berada dalam kumpulan yang mana sebab daripada kumpulan tu anda akan tahu soalan apa. Okey, baik. Selamat berbincang dan insya-Allah kita jumpa balik lebih kurang dalam 15 minit. A few moments later. Okey, baik. Semua dah kembali ke? Saya cek kejap dekat breakout room, takut ada yang tertinggal. Seorang lagi tertinggal. Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan teruskan kepada sesi perbincangan. Bermula daripada kumpulan yang pertama. Kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 dah bersedia? Boleh minta tolong respon kumpulan 1? Dah cikgu. Boleh Okey, saya serahkan kepada kumpulan 1 untuk pembentangan. Silakan. Kumpulan 1 dapat soalan apakah maksud pemanasan global secara ringkas. Dari kumpulan 1 ada Akmal Zafira, Muhammad Hira, Izna Alia, dan Syadafina dan juga Muhammad Ashraf. Okay. Pemanasan global maksud dia secara ringkas adalah pemanasan global atau pemanasan sejagat ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida,
klorofluorokarbon dan bahan pencemar lain yang boleh menyebabkan peningkatan suhu dunia. Okey, baik. Itu saja ke? Itu je. Marhaba, Mahira. Itu saja Itu je. Okey, terima kasih kepada kumpulan 1 yang mana kumpulan 1 telah pun berjaya menerangkan maksud pemanasan global secara ringkas. Okey, baik. Ingat balik, pemanasan global merujuk kepada peningkatan suhu. Okay, peningkatan suhu yang berlaku yang mana kita dapat lihat kesan daripada peningkatan suhu ini adalah sangat-sangat membimbangkan. Okey, kerana dalam masa kita sekarang ini peningkatan suhu berlaku dari masa ke masa. Dan kalau kita lihat balik kepada sesi pembelajaran kita pada minggu lepas ataupun dua minggu yang sebelumnya, kita dah lihat bagaimana berlakunya perbezaan yang agak ketara melibatkan pemanasan global bermula daripada 100 tahun tu dalam jumlah jarak yang sama telah pun kita terima dalam tempoh 10 tahun. Okey, daripada 100 tahun kepada 10 tahun kita dah hilang dalam jumlah yang lebih kurang sama. Iceberg di kawasan kutub utara. Itu adalah satu-satu yang sangat membimbangkan. Jadi untuk masa hadapan ni kita khawatir sekiranya pemanasan global ini masih lagi berlaku, dia akan menjejaskan kepada kehidupan penduduk, terutamanya kepada kita yang berada di permukaan daratan ni lah. Okey, baik. Itu secara ringkas. Kini saya jemput kepada kumpulan 2. Silakan. Siapa kumpulan 2? Saya, Cikgu. Okey, baik. Silakan. Okey, soalan untuk kumpulan 2, mengapakah tumbuhan semula jadi penting untuk mengurangkan masalah pemanasan global? So, tumbuhan semula jadi ni penting untuk pemanasan global kerana tumbuhan bantu menyerap karbon dioksida dari udara yang akhirnya menyerap kesan gas rumah hijau. Lepas tu tumbuhan semula jadi ni juga penting untuk membebaskan oksigen. Oksigen ni adalah ejen penyejuk yang boleh mengurangkan kepanasan suhu di udara. Okey, baik. Itu saja Okey, terima kasih kepada wakil kepada kumpulan 2 iaitu Fatin Fitri Liana atas pembentangan. Okey, baik. Kita lihat di sini. Apakah kepentingan semula jadi? Kita fokus kepada soalan Dia kata apakah kepentingan tumbuhan semula jadi penting dalam mengurangkan masalah pemanasan global. Seperti yang kita dah belajar sebelum ini, kita dapat lihat di mana tumbuh-tumbuhan yang ada membantu ataupun mengurangkan daripada berlakunya pemanasan global dari sudut yang bagaimana. Okey, kita lihat apabila kita melakukan aktiviti-aktiviti seperti menanam pokok, kemudian kita dapat lihat sebenarnya apabila kita menghijaukan kawasan sekitar, dia sebenarnya dapat menyumbang kepada apa dia? Siapa nak respon? Dia dapat menyumbang kepada apa? Dia dapat menyumbang kepada merendahkan suhu dari sudut bagaimana? Pancaran cahaya matahari secara direct ataupun secara lurus terus kepada permukaan bumi, tapi permukaan bumi mempunyai tumbuhan. Oleh yang demikian, cahaya yang sepatutnya diserap terus kepada permukaan bumi, dia tertapis. Okay, dia terhalang oleh permukaan-permukaan pokok. Jadi dalam masa yang sama, dari sudut yang kita dapat lihat sebenarnya, fungsi tumbuh-tumbuhan ini adalah untuk menghalang kepanasan daripada cahaya matahari terus kepada permukaan bumi. Itu dah adalah kepentingan dia. Antara lain ada banyak lagi. Nanti saya nak awak cari lagi apakah dia punya kesan-kesan dia. Kenapa ataupun mengapa, bagaimana tumbuh-tumbuhan ini dapat membantu untuk mengurangkan pemanasan global. Itu saya bagi satu je. Ada banyak lagi tu. Okey, baik. Seterusnya saya nak jemput kepada kumpulan yang ketiga. Silakan. Siapa yang sepatutnya menerangkan ataupun membentangkan hasil perkongsian bersama? Silakan. Saya, Cikgu.
Siapa tu? Fahrul Razi. Okey, baik-baik. Silakan. Okey. Soalan dia nyatakan dua faktor aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Baiklah, faktor yang pertama, industri. Kegiatan industri adalah penyebab utama fenomena pemanasan global. Pembakaran bahan bakar fosil seperti gas dan arang ke enjin dan enjin kuasa banyak mengeluarkan gas rumah hijau, terutamanya karbon dioksida. Contoh industri yang banyak membakar bahan bakar fosil ialah industri pembuatan simen, pengeluaran besi, pengeluaran kain, pengeluaran makanan dan pengeluaran bahan elektrik dan elektronik, dan industri pembuatan bahan binaan. Semakin banyak gas karbon dioksida dihasilkan, semakin banyak haba terperangkap oleh lapisan gas dan kemudian meningkatkan suhu udara global. Faktor yang kedua, pengangkutan. Kenderaan bermotor kini menjadi alat pengangkutan utama bagi manusia untuk memudahkan pergerakan mereka di bumi ini. Penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin kenderaan, terutama minyak tanpa pelambung, telah mengeluarkan banyak gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Kereta api wap yang menggunakan arang batu sebagai bahan bakar juga melepaskan gas pencemar ke atmosfera. Dah, Cikgu. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan yang cukup bermaklumat. Okey, jadi di situ saya dah dapat lihat Fakrul Razi dan juga ahli-ahli kumpulan berjaya menerangkan kepada kita semua berkenaan dengan soalan yang ketiga. Okey, dinyatakan di situ ada dua faktor aktiviti utama manusia, tapi kita ada sebenarnya ada banyak faktor. Okey, di sini saya nak cuba ulas di mana berkaitan sekiranya anda diberikan soalan peperiksaan. Okey, jadi bahagian esei ni biasanya dia akan minta sama ada faktor ataupun dia akan tanya apakah kesan. Okey, di sini kita dah belajar sebelum ni faktor tu ada banyak. Okey, antara lain kita ada seperti yang Fakrul Razi sebutkan tadi, antaranya faktor penggunaan bahan mineral, sumber bahan bakar, contohnya penggunaan kenderaan. Kita ada banyak lagi, antaranya penggunaan baja, perindustrian seperti yang dinyatakan tadi. Siapa nak respon? Apa lagi faktor-faktor aktiviti manusia selain daripada yang dinyatakan tadi? Boleh tak siapa-siapa respon? Saya nak tengok daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Apa selain daripada dua faktor yang dinyatakan tadi? Ada banyak ni, ada banyak faktor yang menyumbang kepada pemanasan global. Siapa boleh respon? Pertanian. Pertanian. Okey, pertanian tu dari sudut yang bagaimana ya? Penggunaan baja kimia tadi. Okey, ataupun disebabkan oleh faktor semula jadi. Sebagai contoh yang kita dah belajar sebelum ini, berlakunya letusan gunung berapi, dan juga berlaku juga kebakaran hutan secara semula jadi. Okey, itu adalah sebahagian daripada faktor semula jadi, tapi ni kita nak balik semula kepada faktor disebabkan oleh aktiviti manusia. Yang kilang tadi, pengangkutan, yang dinyatakan disebabkan oleh penggunaan bahan api bakar, pertanian gunakan baja, ada banyak lagi. Nanti awak cuba tengok balik. Okey, sekarang kita nak teruskan kepada kumpulan yang keempat. Dipersilakan. Saya, Cikgu. Siapa tu? Syarul Ikhwan Ya, saya. Okey, baik. Silakan. Kumpulan 4, soalannya, bagaimanakah aktiviti pertanian boleh menyebabkan pemanasan global? Antara punca pemanasan global melalui aktiviti pertanian ialah penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan baja kimia yang berlebihan mengeluarkan gas rumah hijau yang berlebihan seperti gas metana. Selain itu, aktiviti penyahutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian juga merupakan antara penyumbang untuk pemanasan global. Aktiviti penyahutanan merupakan aktiviti penghapusan hutan secara besar-besaran bagi melakukan aktiviti pertanian. Ini merupakan cara yang mudah bagi mereka untuk mendapatkan tanah yang luas bagi menjalankan aktiviti pertanian. Kesannya, bekalan gas oksigen akan berkurangan dan berlaku pemanasan global. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Muhammad Syarul Ikhwan atas penerangan yang disampaikan. Okey, baik. Saya suka cara
Syarul Ikhwan menyatakan jawapan kepada persoalan bagaimanakah aktiviti pertanian boleh menyebabkan pemanasan global. Sebenarnya berdasarkan jawapan yang dinyatakan tadi, awak dah berjaya menyatakan satu set soalan ataupun satu set jawapan yang lengkap dari segi penerangan berserta dengan huraian. Dan kalau boleh awak nyatakan sedikit satu lagi iaitu contoh. Contohnya aktiviti pertanian seperti mungkin ada dinyatakan tadi secara tidak langsung, iaitu aktiviti sebagai contoh penyahutanan. Apakah yang dimaksudkan dengan penyahutanan? Seperti yang Syarul dah nyatakan tadi, penyahutanan merujuk kepada aktiviti apa tadi? Boleh tolong respon balik tadi. Ada satu istilah tadi, penyahutanan. Aktiviti Syarul Ikhwan boleh tolong respon? Penyahutanan. Ya, saya juga. Yang berkaitan dengan penyahutanan tadi, apa dia? Aktiviti penyahutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti penyahutanan merupakan aktiviti penghapusan hutan secara besar-besaran bagi melakukan aktiviti pertanian. Okey, baik. Iaitu saya nak ambilkan tadi istilah dia, pemusnahan hutan secara besar-besaran. Jadi di sini sebenarnya kita dapat lihat negara kita juga mempunyai satu sektor pertanian, satu sektor pertanian yang mana sektor pertanian ini menyumbang kepada pendapatan negara. Apakah jenis sektor-sektor pertanian tu? Antaranya kita ada kelapa sawit, kita ada padi, kita ada getah, kita ada koko, kita ada kelapa, kita ada nanas dan sebagainya. Jadi dalam tujuan kerajaan mendapatkan dalam cuba untuk meningkatkan aktiviti ekonomi ini, aktiviti pertanian ini diperluaskan dengan cara bagaimana? Mereka mencari lokasi-lokasi tertentu dengan cara spot. Kita dapat lokasi ni, jadi kita macam mana kalau nak kata istilah kita memusnahkan tu macam tak baik sangatlah. Kita tebang, kita tebang dan kita jadikan kawasan itu sebagai kawasan pertanian yang baru. Dalam masa yang sama sebenarnya benda tu adalah konsep yang baik. Daripada hutan tu dia tetap mengekalkan fungsi yang sama iaitu menanam balik tumbuh-tumbuhan. Tapi dari segi satu sudut iaitu kita kehilangan sumber hutan yang begitu berharga sebab pokok-pokok hutan ni dia tumbuh secara semula jadi. Dia tidak macam kita tebang hutan yang ada, kemudian kita tanam pokok kelapa sawit yang tumbuh hanya kelapa sawit saja. Dia tak ada dah pokok merbau, dia dah tak ada dah pokok keruing ataupun jati dan sebagainya. Jadi di satu sudut negatif dia ada yang lain, satu sudut positif dia adalah benda yang lain. Okey, jadi aktiviti penyahutanan secara besar-besaran ini, seperti mana kita dapat lihat kawasan-kawasan hutan di Malaysia kita teroka, kita tebang, kita kita istilahkan dia sebagai kita kosongkan lah kita kosongkan kawasan tanah tersebut, kemudian kita bangunkan balik dengan aktiviti pertanian. Itu memang dilakukan secara besar-besaran, terutama sekali melibatkan pertanian kelapa sawit dan juga getah. Ni biasanya kelapa sawit lah, sebab kita antara yang membekalkan minyak kelapa sawit untuk tujuan ekspor ke luar negara. Okey, baik. Setakat ini daripada 4 soalan, ada tak yang nak bertanya? Tiada? Tak ada, cikgu. Tiada, cikgu. Okey, kalau tak ada kita terus kepada kumpulan yang kelima ataupun soalan yang kelima. Silakan. Soalan dia, terangkan kepentingan amalan kita semula. Yang pertama, amalan kita semula dapat mengurangkan pencemaran alam daripada terus berlaku. Amalan kita semula dapat mengurangkan ancaman alam sekitar seperti pencemaran air, bawah tanah dan udara. Sebagai contoh, kita longgarkan bahan buangan di dalam tong sampah, lori atau tapak pelupusan sampah merupakan salah satu punca pencemaran alam iklim tropika. Yang kedua, amalan kita semula dapat menstabilkan ekosistem di mana kita semula dapat menyelamatkan hutan. Sebagai contoh, kertas akan kita semula bagi mengurangkan aktiviti pembalakan. Yang ketiga, amalan kita semula juga dapat menjimatkan pembelajaran. Hal ini kerana dapat menggunakan barangan yang kita semula. Sebagai contoh, pakaian yang tidak dipakai dapat dipakai semula.
Selain itu, kita semula buku-buku dapat menghasilkan buku-buku baru yang mengelakkan pembaziran dari penerbangan pokok baru. Itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Ruwaidah dan Syirah atas pembentangan yang diberikan. Okey, baik. Saya tertarik dengan pembentangan yang diberikan. Okey, ini adalah antara contoh jawapan sekiranya kalau anda dapat soalan esei untuk diminta menerangkan apakah kepentingan amalan kita semula. Dah lengkap dah tadi. Daripada penerangan kepada huraian beserta contoh. Okey, berdasarkan tadi kalau tak silap saya Ruwaidah dapat bagi 3 contoh Maknanya ada 3 huraian dan juga 3 contoh. Jadi awak ada kemungkinan kalau awak dapat menjawab soalan esei dengan cara yang begini, awak boleh dapat full mark. Okey, markah penuh. Tapi kena berhati-hatilah lihat kepada soalan apa yang diminta. Kalau dia tanya kepentingan amalan kita semula, terangkan berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, saya ulas sedikit berkaitan dengan kepentingan amalan kita semula. Kenapa? Sebagai contoh di Malaysia, kita cuba untuk mengamalkan kepentingan amalan kita semula. Boleh tak siapa-siapa respon kenapa amalan ini penting kepada kita sebagai masyarakat di Malaysia? Siapa nak huraikan ataupun nak tambah daripada jawapan Ruwaidah tadi? Silakan. Ada tak yang boleh nak terangkan? Saya tahu ni ramai yang ada jawapan ni, cuma malu-malu je. Tak apa. Kita dalam proses belajar, tak ada masalah. Silakan. Siapa yang nak huraikan sikit lagi? Intan nak cuba, Intan? Cikgu ulang soalan, cikgu. Soalan yang berkaitan dengan soalan yang kelima, iaitu bagaimana di Malaysia melihat kepentingan amalan kita semula ini dijalankan. Kenapa sebenarnya? Boleh? Okey, tak apa. Saya terangkan sedikit. Saya lanjutkan sedikit daripada penerangan yang telah pun diberikan oleh Ruwaidah berkaitan dengan kepentingan amalan kita semula. Okey, di Malaysia sebenarnya, kenapa kita juga menitik beratkan proses ataupun kitar semula ini? Okay, kenapa pentingnya kita mengamalkan proses kitar semula ini dijalankan di Malaysia? Okey, untuk makluman, seperti mana kita tahu, sumber bahan mineral kita di Malaysia sebenarnya telah pun habis dan juga berkurangan. Sebagai contoh, penggunaan tin aluminium. Okey, kita di Malaysia telah pun kehabisan biji timah disebabkan oleh penjajah yang datang ke Malaysia dulu. Okay, dia datang ke tempat kita, dia kaut semua hasil bahan mineral, bahan mentah kita balik ke negara kita, ke negara dia, maafkan saya. Jadi dalam masa kita sekarang ini, kita dah pun kehabisan. Jadi bagaimana kita nak meneruskan keperluan untuk menggunakan biji timah ataupun biji besi yang ada. Jadi dengan cara kitar semula, kita dapatkan balik tin-tin yang ada, kita dapatkan balik besi-besi. Sebab itu kita lihat kenapa yang orang-orang kutip tin besi buruk ni, mereka memang betul-betul ambil berat. Sebenarnya dalam masa yang sama, kita dah memang pun habis sumber alam tu. Jadi dengan cara kitar semula lah. Tu yang dinyatakan dengan kepentingan tadi. Sebab apa? Kita dah memang tak ada. Kalau kita ambil pendekatan mudah, sebagai contoh, dapat tin yang kita beli, kemudian kita buang je. Kita tak lakukan, kita tak laksanakan, kita tak buat apa-apa kepada bahan-bahan yang kita buang tadi. Mungkin satu hari nanti kita akan kehilangan potensi untuk kita ubah suai benda tu. Sebagai contoh macam ni lah. Kita dah buang, kita dah memang tak guna, kita tak recycle. Jadi kita dah tahu sekarang ni memang benda tu dah habis. Jadi macam mana kita nak buat proses yang seterusnya? Proses pengentinan, nak buat balik tin susu, nak buat balik tin Milo, nak buat macam-macam yang melibatkan biji timah. Dah tak ada sumber, jadi kita terpaksa beli pula daripada luar negara. Itu adalah antara kepentingan amalan kitar semula. Sebab kita nak cuba untuk mengekalkan bahan yang ada. Kita tak nak kebergantungan kita kena beli pula dengan negara luar. Okey, jelas ya? Okey, saya jemput kepada kumpulan yang ke-6, iaitu soalan yang ke-6. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami mendapat soalan, bagaimanakah pendidikan alam sekitar dapat membantu mengurangkan masalah pemanasan global?
pendidikan alam sekitar dapat membantu mengurangkan masalah pemanasan global dengan membuat pendidikan awal seperti taklimat atau kempen cintai alam sekitar. Selain itu, membuat pameran mengenai keburukan pemanasan global dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, mendidik pelajar untuk memperbanyakkan aktiviti menanam pokok dan mengamalkan amalan kita semula. Oleh itu, pendidikan alam sekitar penting untuk diterapkan di peringkat sekolah dan komuniti agar masyarakat mendapat kesedaran tentang kepentingan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Nur Sofia atas pembentangan yang diberikan. Okey, di sini saya nak tarik perhatian sebab tadi dah diberikan, berjaya dinyatakan antara beberapa contoh. Okey, sekiranya soalan ini keluar dekat dalam soalan peperiksaan awak. Okey, katakanlah waktu tu dah memang tak ada idea sangat. Dah tak ada idea. Mungkin tadi disebabkan oleh perbincangan. Jadi awak dapat mengeluarkan idea-idea daripada ahli-ahli kumpulan dan juga melalui pembacaan. Kalau katalah in case dekat dalam soalan peperiksaan tiba-tiba dapat soalan macam ni. Bagaimanakah pendidikan alam sekitar? Saya nak tanya, ada tak pendidikan alam sekitar ni diajar dekat sekolah? Boleh tak siapa-siapa respon? Ada tak? Ada tak satu subjek baru pendidikan alam sekitar? Jadi topik pada hari ini, cikgu akan ajar bagaimana cara membuang sampah. Okey, kemudian topik yang kedua, bagaimana kita nak menanam pokok bagi mengelakkan pemanasan global. Ada tak? Siapa boleh respon? Ada tak? Tak ada. Jadi bagaimana caranya? Melalui bagaimana? Soalan dia, bagaimana di sekolah sendiri memupuk pendidikan alam sekitar ni? Bagaimana sekolah menerapkan pendidikan alam sekitar? Sebab kita memang tak ada topik khusus belajar benda tu. Dan benda ni kalau kita kata mungkin dekat dalam perhimpunan sekolah ke, ataupun mungkin dalam kelas-kelas ke, cikgu jarang sentuh pasal pendidikan alam sekitar ni. Jadi di manakah, bagaimanakah pendidikan alam sekitar ni dapat membantu mengurangkan masalah pemanasan global di peringkat sekolah? Siapa boleh jelaskan sedikit je? Tak ada masalah, silakan. Menanam pokok, lepas tu buang sampah dekat tong sampah. Okey, menanam pokok, buang sampah dekat dalam tong sampah. Kalau di sekolah, bagaimana sekolah kita sekarang ni? Sebab benda ni saya dah terangkan pada minggu lepas berkaitan dengan status sekolah kita. Apa dia? Sekolah Lestari. Okey, bagaimana proses sekolah lestari ini berlaku? Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti pendidikan alam sekitar yang diterapkan. Okey, sebagai contoh, dalam mata pelajaran geografi sendiri dah diajar pendidikan alam sekitar. Melalui apa? Kita dah tengok tadi. Kita dah belajar sebelum ini. Kita dah belajar bagaimana cara nak menerapkan elemen-elemen kita semula. Bagaimana cara nak mengurangkan pemanasan global. Itu sebenarnya adalah pendidikan alam sekitar. Nanti kalau dekat dalam soalan exam, okey, kalau kata dah tak tahu sangat, awak cerita je. Pendidikan alam sekitar diterapkan dalam mata pelajaran geografi. Dah settle. Okay? Sebagai contoh, dalam mata pelajaran geografi, kita belajar berkenaan dengan apa? Pemanasan global, kesan-kesan pemanasan global, contohnya seperti rumah hijau yang kita dah belajar dulu, jerebu dan sebagainya. Benda tu kita belajar. Ini nak mengelakkan daripada nanti, saya faham. Saya takut awak kadang-kadang ada sebagainya memang mempunyai idea-idea yang begitu banyak. Tapi takut idea ataupun penulisan yang anda sampaikan itu terpesong daripada soalan minta. Sebagai contoh, soalan tanya berkenaan dengan langkah-langkah bagaimana nak mengurangkan pemanasan global. Tapi disebabkan awak dah tak boleh nak bayang, nampak je perkataan pemanasan global, awak pun cerita semua. Awak cerita kesan, awak cerita faktor, awak cerita langkah. Sedangkan soalan minta langkah. Tapi dekat situ ada faktor, ada kesan, ada langkah. 3 isi ni awak berjaya bagi huraian 1 full muka surat. Lepas tu awak dapat 3 daripada 10 markah. Kemudian awak akan tanya balik pada guru.
Cikgu, kenapa saya dapat 3 markah sedangkan saya dah hurai panjang ni cikgu? Sebenarnya awak, di situ awak kena kenal pasti kehendak soalan. Boleh faham tak? Kalau soalan tanya berkenaan dengan faktor, cerita hanya berkenaan dengan faktor. Tak perlu cerita benda lain. Jangan cerita langkah ke, jangan cerita kesan. Sebab itu mungkin boleh jadi pada soalan yang seterusnya. Nanti awak akan berlaku macam ni. Soalan esei biasanya akan ada 2 bahagian. Okay, soalan A dan soalan B. Ataupun 1 dan 2. Awak dah hurai panjang lebar dekat soalan 1. Tiba-tiba tengok soalan 2 tanya balik. Soalan 1 contoh soalan 1 tanya pasal faktor. Soalan 2 tanya pasal kesan. Tapi dekat soalan 1 awak dah cerita juga dengan faktor-faktor. Kemudian dah tak diisi dah. Nak cerita dekat kesan. Nanti awak akan ulang balik benda yang sama. Lepas tu bila baca balik 2 kali, awak pun dah jadi keliru. Sebenarnya aku jawab ni soalan yang mana? Ini nanti yang akan berlaku. Tolong berhati-hati. Jelas ya? Okey, baik, kita terus pergi kepada soalan yang ke-7 ataupun kumpulan yang ke-7. Dipersilakan. Soalan kumpulan 7. Nyatakan 3 sumber tenaga mesra alam yang digunakan di Malaysia. Antara sumber tenaga mesra alam yang digunakan di Malaysia ialah hidroelektrik. Sebagai contoh, di Empangan Bakun, Empangan Baram dan Empangan Kenyir. Yang kedua ialah tenaga solar. Antara ladang solar di Malaysia ialah Danau Tok Uban. Yang terakhir ialah tenaga ombak. Ini kerana di Malaysia mempunyai ombak yang cukup kuat untuk menjana tenaga elektrik. Okey, baik. Terima kasih kepada kumpulan 7 yang dapat menyatakan 3 sumber tenaga mesra alam yang digunakan di Malaysia. Okey, antara 3 tu ada satu lagi penambahan, iaitu penggunaan tenaga angin. Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga angin ni ini tidaklah begitu meluas. Dia hanya ada sebahagian saja sebagai orang kata apa, sebagai ikonik ataupun sebagai cubaan untuk penggunaan tenaga angin, iaitu penggunaan kincir angin yang terdapat di pulau mana saya tak ingat ada satu di pulau tu, kalau tak silap saya ada 2 unit kincir angin tu. Kenapa kita tidak bergantung pada penggunaan kincir angin tu sedangkan kita mampu ataupun boleh, bukan mampulah, kita mempunyai kelebihan sebab kita dikelilingi oleh kawasan pinggir laut. Jadi why not kita buat kincir angin? Kan senang sebab angin bertiup dekat kawasan laut ni kuat. Kita kena faham kenapa tak sama proses kita mendapatkan sumber tenaga elektrik seperti di luar negara. Di luar negara mereka tidak mempunyai aliran-aliran sungai yang deras dan juga tekanan air yang tinggi, dan mereka tidak berada dalam situasi kedudukan geografi di mana seperti kita berada di Malaysia. Okey, yang kita menerima pancaran cahaya matahari lebih kurang 8 hingga 10 jam sehari. Kita menerima taburan hujan yang begitu tinggi, lebih kurang 2,600 mm setahun. Okey, jadi kita dapat lihat di sini. Kenapa tak buat kincir angin? Sebab proses nak menyediakan kincir angin ini memerlukan modal yang begitu tinggi. Jadi kita menggunakan inisiatif yang lain. Kita memanfaatkan penggunaan tenaga ombak, kita memanfaatkan tenaga solar sebab kedudukan geografi kita berada di kawasan Khatulistiwa. Kemudian kita menggunakan sumber hidroelektrik sebab kita mempunyai banyak kawasan-kawasan sungai yang beraliran deras. Okey, jelas Kita pergi kepada soalan yang terakhir daripada kumpulan yang ke-8. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang ke-8, mengapakah amalan berkongsi kenderaan dapat mengurangkan pencemaran udara? Amalan berkongsi kenderaan dapat mengurangkan pencemaran udara kerana pelepasan gas berbahaya dan kesan rumah hijau akan berkurangan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Nur Edina Umairah. Okey, saya ulas sedikit berkenaan dengan amalan berkongsi kenderaan dapat mengurangkan pencemaran udara. Okey, di sini kalau boleh dihuraikan sedikit lagi berkaitan dengan bagaimana amalan ini dapat mengurangkan pencemaran udara. Dia banyak lagi sebenarnya selain daripada amalan berkongsi kenderaan. Melalui amalan berkongsi kenderaan ini juga kita dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas. Kita boleh huraikan, mungkin kita kata apa kaitan pula kesesakan lalu lintas? Okey, awak boleh huraikan sedikit berdasarkan awak punya ilmu.
dan juga pengetahuan am. Awak boleh nyatakan di sini, dari apabila berlakunya kesesakan lalu lintas ataupun kesesakan jalan raya, dia menyumbang kepada pencemaran udara. Apabila kenderaan-kenderaan terperangkap dalam situasi kesesakan lalu lintas, kenderaan-kenderaan ini akan melakukan proses pembakaran bahan api fosil, iaitu mengeluarkan gas-gas karbon monoksida dan juga karbon dioksida daripada exhaust kenderaan. Jadi dalam masa yang sama, daripada pelepasan asap-asap itu, dia akan menyebarkan udara yang tercemar ke dalam ruang atmosfera kita. Okey, jadi daripada situ kita dapat lihat amalan berkongsi kenderaan ini sebenarnya dapat membantu. Sebagai contoh, kita dapat mengurangkan jumlah kenderaan yang berada di atas jalan raya. Okey, boleh Itu adalah sedikit ulasan daripada soalan yang ke-8. Okey, kita dah pun selesai bab yang ke-9. InsyaAllah kita hanya akan ada satu lagi bab, iaitu siapa tahu bab yang ke-10 apa dia? Bab yang terakhir ni berkaitan dengan apa? Siapa nak respon? Teknologi hijau. Teknologi hijau. Bagus. Okey, baik. Apa yang saya nak terangkan di sini ialah saya cuba nak cadang buat carnival seperti tahun lepas, tapi memandangkan sebab kita akan belajar secara bergile-gile, jadi kemungkinan besar perkara itu tidak dapat dilaksanakan lagi dalam waktu terdekat. Ada kemungkinan walaupun kita dah kembali bersekolah secara bersemuka, mungkin kita dah dipenuhi dengan slot dan juga aktiviti serta penggunaan dewan-dewan untuk tujuan pembelajaran kepada kelas-kelas peperiksaan. Jadi saya berkemungkinan projek untuk pameran pada tahun ini kita akan mungkin tunda kepada awal tahun depan. Okey, pada awal tahun depan, sebab kita masih ada lagi lebih kurang 3 bulan pada tahun depan tu sebab awak masih lagi berada dalam tahun yang sama. Bukan maksud saya tahun yang sama. Sesi pembelajaran yang sama. Walaupun tahun depan sepatutnya awak dah naik kepada tingkatan 3, tapi awak masih lagi berada dalam situasi pembelajaran tingkatan 2. Jadi kita akan cuba dalam tempoh cuti sekolah bulan 12 tu, saya akan bagikan tugasan berkaitan dengan teknologi hijau. Jadi awak cuba hasilkan sesuatu produk. Okey, kalau nak mula daripada sekarang pun tak ada masalah, tapi cuma je jangan dah siap nanti tiba-tiba awak bawa datang ke sekolah, cikgu saya nak hantar barang saya, simpan dulu kat rumah. Boleh simpan dulu kat rumah, sebab arahan pelaksanaan ini akan saya terangkan menyeluruh kepada semua pelajar. Jadi nanti kalau semua orang bawa, saya tak ada tempat nak simpan barang. Okay, sebab kita dah sedia maklum dalam situasi COVID-COVID ni, dekat dalam kelas pun terpaksa kita jarak-jarakkan tempat kan. Jadi sebolehnya kita tak nak begitu banyak barang-barang yang ada dekat dalam kelas. Jadi kalau katakan awak hantar semua produk-produk tu, saya tak ada tempat nak simpan. Jadi kalau kata siapa yang nak buat dulu, buat, simpan elok-elok kat rumah, sampai masa dan ketikanya diarahkan bawa ke sekolah, baru awak bawa ke sekolah. Okey, boleh faham ya? Boleh cikgu. Boleh, okey. Ada sebarang soalan berkaitan dengan bab yang ke-9 ini? Kalau ada, boleh maklumkan untuk kita cuba tambah baik. Tak ada. Okey, kalau tak ada, ya. Okey, kalau tak ada, saya rasa saya terpaksa hentikan kelas saya sebab sekarang anak saya dah bersekolah. Jadi saya kena ambil anak saya sebelum jam 11.30. Dan 11.30 saya ada kelas dengan tingkatan 3 pula. Jadi saya pun tak berniat nak panjangkan sesi pembelajaran. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa dan juga ketika yang sama minggu hadapan. InsyaAllah saya tutup sesi pembelajaran kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.